Apa cerita pasal Iqamah ni, Im? Im? Ya, Ustaz. Cerita apa yang kamu baca pasal Iqamah ni? Iqamah Ringkas padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak terangkan macam mana? Iqamah ni secara ringkasnya, Iqamah adalah memanggil untuk kita bersedia untuk solat kan. Kita memanggil orang selepas azan memanggil orang datang solat. Iqamah ni memanggil orang untuk bersedia untuk solat. Iqamah. Sebab dia pendek je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pendek kan. Macam azan tu dia ulang-ulang. Dua kali. Iqamah sekali je. Lagi apa nak terangkan? Apa Ustaz? Lagi? Semualah. Okey. Banyak. Kat sini yang kedua pula dilakukan secara perlahan lah. Tak ada seperti azan laungkong kuat-kuat. Dia just tapi ada je kuat-kuat kan. Iqamah kat masjid. Sebab itulah tak patut. Iqamah ni tak patut. Sebab itulah tak patut. Iqamah ni tak nak kuat. Sebab nak panggil orang yang dah dalam masjid tu je. Tak perlu nak apa orang kata suara paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Tak perlu. Dia santai lah. Nak panggil orang yang dah dalam masjid. Itulah maksudnya. Jadi kalau macam dia orang luar boleh dengar tu, macam kat masjid kan, orang luar boleh dengar tu tak apa kan? Taklah salah. Cuma kita nak kata sepatutnya Iqamah ni tak perlu nak kuat-kuat. Biasa-biasa saja. Cuma azan tu yang kan dia sebenarnya yang bahagian kedua nombor 2 tu kata azan dilakukan dengan perlahan-perlahan. Sementara Iqamah disebut dengan cepat. Kan? Tak perlulah apa Iqamah ni satu lagi Iqamah ni tak perlu nak kuat-kuat dan tak perlu nak mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Tak perlu pun, kan? Lah. Lagi? Okay, yang ketiga ni saya kurang faham lah. Dia kata kat sini, siapa yang meninggalkan banyak sembahyang dan ingin mengqadakkannya, maka dia hanya perlu azan untuk sembahyang pertama sahaja. Kemudian didirikan semua sembahyang qada yang lain. Apa diazankan setiap kali hendak didirikan. Manakala Iqamah dilakukan setiap kali sembahyang didirikan. Tu macam mana Ustaz? Macam kita sembahyang jamak kan. Maghrib dengan Isyak, Zuhur dengan Asar. Jadi Iqamah ni disunatkan pada setiap solat. Kita nak sembahyang jamak Zuhur dengan Asar. Zuhur tu kita pun qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bangkit untuk sembahyang Asar. Kita qamat lagi. Disunatkan untuk qamat. Macam tu juga kalau kita sembahyang qada. Katalah kita nak sembahyang qada, kita banyak tinggalkan solat. Kita sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak pada waktu Isyak lah kan. Yang pertama tu disunatkan azan. Lepas tu Iqamah. Kemudian selepas sembahyang Isyak, kita nak sembahyang Isyak lagi. Sembahyang kedua, yang ketiga tu adalah qada. Isyak yang Isyak. So antara solat-solat tu disunatkan untuk Iqamah. Antara Isyak dengan Isyak tu, yang di qada-qada tu disunatkan untuk Iqamah. Maksudnya kalau tak buat pun tak berdosa kan? Sebab dia sunat kan? Azan dengan Iqamah ni hukumnya sunat je. Tetapi fadilatnya besar. Fadilat besar. Sebab tu kalau kita pergi katalah mencadat sotong, masuk hutan, jungle trekking dan sebagainya. Bila nak sembahyang sama-sama dekat dalam hutan, dekat atas bot, kan azan lah. Kerana azan tu adalah syiar. Kan? Next. Okay, seterusnya syarat Iqamah. Syarat Iqamah sama seperti syarat azan. Tak ada beza. Tak ada beza kan? Di sini tulis sama je. Okay.
Okey, sunat-sunat iqamah pun sama dengan sunat-sunat azan. Ah, Im, ah, kalau satu orang dia azan tak ada wuduk, sah tak? azan tak ada wuduk. Hmm. Alamak. Kalau satu orang azan Ah, tak boleh ke tak boleh? Sah ke tak sah? sah tak eh? Ah? Sah eh? Buat apa? Wow. Apa? Macam mana? Alah, apa dia punya analogi tu? Wuduk ni tak wajib. Tapi wuduk, apa sebelum ni ayat ni? Wuduk ni tak wajib. Tapi untuk sahkan solat tu kena ada wuduk. Macam tu lah. Kan? Senang cerita apa berwuduk di sunat. Sunat-sunat azan, sunat-sunat iqamah. Ah, Tapi walaupun sunat pun kalau boleh berwuduklah dulu. Okey. ada Okey. dia Ustaz. Lagi? Betul dari sini. Ada lagi ni. Hukum hukum azan dan iqamah ialah sunat muakkad. Macam saya kata ada fadilat dia. Jadi dia takkan sebagai sunat muakkad untuk manggil orang solat. Itu sajalah. Apa yang ada kat situ dia tulis aqamahallahu wa adamaha. Tu apa benda? Im, aqamahallahu wa adamaha. Semoga baca maksud dia. Tak. Itu baca bila tu? Siapa yang baca? Sunat bagi benda. Pendengar yang baca. Dia kata pendengar. Sunat bagi Yelah. pendengar menyebut aqamahallahu Bila wa adamaha. bila baca tu? Bila nak baca? Lepas tak tahu Ustaz. Ha? Tak tahu lah. Lepas habis iqamah kan. Dia baca habis iqamah baca doa lepas azan juga. Ya ke selepas iqamah baca doa azan? Azan lah. Iqamah tu. Semoga Ha. Allah. Wah, ni berat ni. Selepas qomat kan, selepas qomat orang baca doa, itu baca doa apa? Ha? Allah. Ni kot. Aqamahallahu wa adamaha. Ya ke? Macam panjang je orang masing-masing. Tak pastilah Ustaz. Tak pasti. Ustaz kena pastikan. Selalu beramal macam mana? Faruk. Oh Faruk, tolong Faruk. Selepas iqamah, selalu orang baca doa apa? Aqamahallahu wa adamaha. Okey. So, aqamah Allah wa adamaha ni ada dua pendapat. Ada pendapat kata iaitu aqamah Allah wa adamaha ini kita jawab bila muazzin sebut qad qamatis solatu qad qamatis solah, maka kita pun jawab aqamah Allah wa adamaha. Adapun yang lain tu seperti azan juga. Kalau muazzin qamat Allahu akbar, kita pun jawablah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jawapannya pada aqamahallahu wa adamaha. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, aqamahallahu wa adamaha ini adalah dibaca setelah selesainya iqamah. Kan? Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka kita pun baca aqamahallahu wa adamaha. Baik. Adapun doa selepas daripada iqamah, sama ada nak baca doa azan pun boleh juga. Imam Nawawi dia ada bagi satu doa yang khusus kan.
aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'ala salihina ahliha. Kan? Lebih kurang macam tu. Baik. Kemudian kalau seterusnya dikatakan situ seruan untuk bukan sembahyang fardu. Yang tadi kita disunatkan untuk bila nak sembahyang fardu, sama ada kita adaan ataupun qadaan, kita disunatkan untuk iqamah. Tapi kalau bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Katalah kita nak ajak orang sembahyang sunat tarawih. Nak ajak orang sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat raya, sembahyang sunat gerhana. Maka kita disunatkan untuk menyebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Sebab tu kalau kita dengar orang cakap as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, maksudnya jom solat berjemaah, jom solat berjemaah. So benda tu ada. Bukannya mengada-adakan, tak. Dan dibincangkan oleh ulama, disunatkan untuk baca as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ya? Kita kadang-kadang tambah rahimakumullah, boleh lah. Kan? As-salatu jami'ah memadai. Ya? Baik, syarat sah solat. Ada soalan takat ni? Ada soalan? Okey. Allahumma. Farhana tak ada malam ni? Farhana, Husna, Siti. Lebih kepada lagu. Lebih kepada lagu. Tak ada spesifik. Bukannya disunatkan ketika itu dipanjangkan, tak. Lebih kepada lagu. Kembali kepada kita katakan tadi, iaitu qomat ni disunatkan untuk ringkas. Ringkas, tak perlu nak berlagu sangat. Kerana dia tujuannya hanya memberitahu orang yang di dalam masjid untuk solat. Azan untuk memberitahu orang di luar masjid untuk datang solat. So itu beza. Kan? Satu benda yang berbeza. Lepas tu kan, janganlah muazzin ni ketika qomat tu kuat-kuat. Kan? Tak perlu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak perlu. Melainkan kemungkinan kalau masjid tu macam Masjidil Haram yang besar kapasiti dia, mungkin lah. Tapi kalau sekadar surau, kalau sekadar masjid kita, tak ada keperluan untuk lakukan iqamah sebegitu. Macam juga dengan tarjih. Tarjih kan, iaitu ulangan. Imam Allahu Akbar, muazzin kat belakang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kenapa Masjidil Haram buat? Masjid kita tak buat. Sebab kapasitinya terlampau besar. Kan? Takut-takut yang di hujung-hujung tu tak dengar. Tapi ada pun masjid kita, tak perlulah nak buat tarjih tu. Tarjih tu mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang kita kena buat tarjih. Contohnya, tiba-tiba blackout. Rakaat pertama tak blackout. Sembayang Jumaat. Sembayang rakaat pertama tak blackout. Rakaat kedua blackout. Ketika itu muazzin kat belakang automatik tarjih. Kan sami Allah liman hamidah. Dia Rabbana lakal hamd. Sebab ketika itu telah datang keperluan untuk tarjih. Bukannya imam yang kena jerkah. Sami Allahu liman hamidah, tak. Muazzin kat belakang.
Itu namanya tarjih. Disunatkan tarjih kalau ada keperluan. Ya. Baik, sebab tu kena faham maqasid. Sebab apa iqamah, sebab apa azan, sebab apa dipanjangkan, sebab apa dipendekkan. Maqasid, maksud. Ya. Okey, Allahumma salli ala Fatin. Fatin. Seterusnya syarat sah solat. Fatin, where are you Fatin? Ya Ustaz. Ceritalah syarat sah solat. Ada berapa syarat tu apa? Apa beza syarat dengan rukun? Hmm. Fatin. Boleh tak? Oh, Fatin. Ya Ustaz. Boleh tak syarah? Ceritalah, sharing. Kita nak dengar. Fatin dah baca belum? Dah. Kalau dah baca, kita je lah. Ringkas dan padat. Syarat sah solat. Cerita. Kami nak Faham. Syarat sah solat ni dia apa, kalau dekat Imam Syafi'i dia ada 4 syarat. Bersuci, tahu masuknya waktu solat, menutup aurat dengan menghadap kiblat. So memang syarat yang pertama sekali memang kena bersuci daripada hadas besar, hadas kecil. Kita punya tubuh badan dia memang kena suci, bersih. Baru sah solat kita. Lagi-lagi cerita je lah. Lepas tu kita punya pemakaian, baju kita, seluar kita pun kena bersih. Kalau macam kalau kita pergi baru nak solat tapi kita baru lepas masuk tandas, lepas tu kita tak yakin yang seluar kita bersih sebab takut dia dah terpercik dengan air kencing. Jadi kalau kita was-was, kita kena tukar untuk macam yakin yang kita ni suci daripada hadas. Lepas tu tempat kita nak solat pun kena bersih. Lepas tu yang kedua, kita kena tahu masuknya waktu solat. Dia kadang kalau ada sesetengah tempat dia jauh daripada surau, jadi dia tak berapa dengar azan kan. Sekarang kita dekat gadget kita, telefon ni dah ada apps yang boleh tahu masuk waktu solat dekat zon-zon tempat tu kan. So kalau macam kita dekat pergi mana-mana ke, kita boleh gantung pakai apps tu lah, nak tahu masuknya waktu solat. Lepas tu lagi kat sini ada bagi tahu cara nak tahu masuk waktu. Dia ada 3 cara. Yang first, ilmu. Ilmu yang yakin, iaitu berdasarkan dalil yang dapat dilihat seperti matahari terbenam dalam laut. Lepas tu ijtihad. Ijtihad ni dia yang macam orang ikut pasal bayang-bayang.
yang Fatin faham tentang ijtihad ni? Oh, tak tahu lah Ustaz. Pertama, kita tahu dengan yakin kan. Okey, isyak. Kan kita tahu dengan yakin sama ada dengan apps kita ke apa ke kan. Kita yakin. Yang kedua dengan ijtihad. Ijtihad ni kita tak yakin, iaitu dalil zanni. Apa maksud dalil zanni? Iaitu sangkaan. Ini dah pukul 10 ni takkan tak isyak lagi. Kan itu sangkaan. Maka itu ijtihad lah. Itu ijtihad lah. Dengan sangkaan. So, kalau yakin tadi 100% kita yakin. Zonni ni, sangkaan ni tak sampai 100%, mungkin 70%. Tapi, yelah, contoh kan, kita nak, kadang-kadang, kita terpaksa berijtihad. Contohlah, kamu naik kapal terbang. Kamu terpaksa berijtihad. Walaupun kamu tengok kat skrin, semua pernah naik kapal terbang Kalau kita tengok kat skrin tu, dia ada zon malam dan dia ada zon siang. Peta dunia, kita boleh tengok peta dunia ni. Katalah kita nak sembahyang subuh katakan. Balik Mekah. Masa terbang daripada Mekah pukul 2 pagi. Dijangka sampai ke Malaysia pukul 10 pagi waktu tempatan. So subuh tu dekat atas kapal terbang. Jadi mungkin kita subuh dekat atas ruang udara India. Mungkin ruang udara Myanmar contohnya. So kita tak dapat nak tahu secara pasti yakin, melainkan ijtihad dengan dalil-dalil zanni, sangkaan. Itu maksud ijtihad. Yang ketiga taklid. Taklid iaitu kita ikut. Orang ni sembahyang, dia ni orang tempatan. Kita ikut je lah, dia lebih tahu. Itu taklid, maksudnya ikut. Okey. Lagi? Fatin, menutup aurat? Untuk aurat. Aurat ni dia perkara yang wajib untuk kita tutup dan haram untuk yang mahram tengok. Okey. Kalau ni aurat ni dia sama je. Kalau sembahyang ke tak sembahyang tu tak kena tutup juga. Kalau macam lelaki antara pusat dengan lutut. So kalau perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka, dua tapak tangan. Tapak tangan ke pergelangan tangan? Tapak tangan. Kalau pergelangan tangan kena tutup. Maksudnya kalau tapak tangan, belakang kita ni kena tutup ke? Belakang tangan kita. Tak payah. Habis tu, tangan ke pergelangan? Tapak tangan. Dalam buku dia tulis tapak tangan kan? Potong perkataan tapak tangan tu, gantikan pergelangan tangan. Kecuali dua pergelangan tangan. So ni pergelangan tangan. Kita kena tutup sampai sinilah. So pergelangan tangan ni tak apa. So kalau kata tapak tangannya boleh buka, yang belakang ni kena tutup juga. Adakah begitu? Tidak. Sebab tu yelah kena berguru lah, kena belajar lah. Kesilapan sikit. Pergelangan tangan. Okay, next. Sempadan aurat di luar solat. Kalau luar solat dengan dalam solat auratnya sama je kan. Kalau lelaki antara pusat dengan lutut juga. Lepas tu kalau perempuan sama juga lah, muka dengan dua pergelangan tangan. Habis ramai je perempuan yang tak pakai stokin, macam mana? Kena pakai lah. Kan? Ramai je pergi kerja dan kakak-kakak yang pergi kerja, yang pakai tudung,
Kan sopan, kain tu tak pakai stokin. Macam mana tu? Kadang ada yang tak tahu. Ada yang ambil macam pandang benda tu ringan je. Atika nak tanya lah. Atika, macam mana ya? Kalau kaki perempuan ni, aurat ke tak aurat kaki perempuan ni? Setahu saya aurat lah Ustaz. Sebab Ramai je pergi kedai, pakai seluar, pakai baju dengan macam pakai tudung, tak pakai stoking. Biasa je. Macam mana? mungkin sebab dia tak tahu ataupun Ke apa ke? apa dia Ustaz? Ha? Ustaz cakap apa tadi? Macam mana? Ada khilaf ke? Wallahualam. Tapi saya rasa memang aurat dan memang wajib tutup lah. kalau dengan yang bukan mahram. Leceh lah Ustaz mengatakan ke mana-mana pakai stokin kan. Tak gitu? Betul tak? Leceh lah Ustaz, mana-mana nak pakai stokin, basah lagi, pakai slipper stokin. Macam lagi. Macam mana? Kalau dah kata aurat memang wajib tutup lah. Leceh tak leceh kena tutup lah. Tapi apa yang berlaku secara umumnya dalam masyarakat? Itu yang menjadi tanggungjawab kita untuk nasihatkan mereka lah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan kepada lelaki ajnabi, lelaki asing adalah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya kecuali dua pergelangan tangan. Kecuali dua pergelangan tangan. Maksudnya, muka pun kena tutup. Pakai burdah. Itu mazhab Syafi'i. Muka pun kena. Jadi yang tak pakai burdah tu tak ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau ditengok kat sini kan, maksudnya perempuan ajnabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan lelaki ajnabi. Jika penglihatan tersebut dengan syahwat, maka muka juga adalah haram dilihat. Muka juga kena ditutup. So muka juga kena ditutup. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Kan? Tetapi pendapat mazhab Hanafi yang menyelamatkan kebanyakan wanita-wanita. Bagi pendapat mazhab Hanafi, muka dengan kaki bukannya aurat. Kalau tanya Ustaz, kalau boleh ikut pendapat mazhab Syafi'i, ikutlah. Maksudnya kita ikut mazhab Syafi'i ikutlah. Kan? Tutup naik pakai seluar ke, pakai kain ke, pakailah stokin. Tapi kalau tengok kebanyakan daripada muslimat tidak pakai stokin kan. Moga-moga ada pendapat mazhab Hanafi lah menghalalkan mereka. Itu je lah bagi Ustaz. Okey, faham? Faham tak? Faham Ustaz. Okey, kita berhenti pada menghadap kiblat. Baik, ada soalan? Ada soalan apa-apa? Sebenarnya Ustaz banyak nak tanya, banyak soalan. Okey, ada soalan apa-apa? Sebelum Ustaz tanya, lebih baik orang tanya. Apa dia? Alah, malas. Baca. Kaki dalam rumah tu siapa? Orang asing ke? Kalau dalam rumah tu abang kita, ayah kita, tak perlulah nak berstokin bagai. Bila kata ajnabi, orang asing, iaitu yang bukan mahram. Apa maksud bukan mahram? Bukan haram dikahwini. Kalau sepupu datang
sepupu ni saudara. Tapi boleh kahwin tak dengan sepupu? Boleh kahwin dengan sepupu. Jadi itu bukan mahram. Jadi dia kena pakai stokin lah kalau ikut mazhab Syafi'i. Walaupun dalam rumah dia. Walaupun dalam rumah je. Sebab tu Ustaz kata kalau ikut mazhab Syafi'i habis pakat tak apa berdosa je lah. Sebab tu Ustaz sebutkan pendapat mazhab Hanafi. Moga-moga pendapat mazhab Hanafi ni kan meringankan masalah tersebut. Tapi kita kalau boleh pakailah stokin. Okey, faham. Macam juga dengan muka. Kalau ikut muka, kena purdah semua. Semua kena berpurdah. Kan? Jadi, yang meringankan keadaan itu adalah pendapat mazhab Hanafi. Kan? Pendapat mazhab Hanafi. Muka bukanlah perkara yang diharamkan. Baik, ada soalan lain? Ada soalan? Ada orang tanya Ustaz. Kita cerita tentang suci badan, pakaian daripada najis. Kalau satu orang tu sembahyang, katalah satu orang ibu, dia nak sembahyang, waktu dah nak habis, tapi baby dia tu tak nak lepas. Asyik nak kena dokong je. Jadi dia terpaksa sembahyang dalam keadaan dokong baby dia. Baby ni, dia pakai pampers. Dalam pampers tu kencing ke tak kencing ke, kita tak tahu. Baby ni kita tahu dia kencing ke tak kencing ke kan. Melainkan kalau dah bau sangat baru kita perasan. So soalan Ustaz, boleh ke tak boleh? Sah ke tak sah sembahyang dokong baby? Sembahyang dokong baby. Siapa nak jawab? Kai? Oh Kai. Boleh ke tak boleh sembahyang dokong baby Kai? Boleh. Sorry Ustaz, ada kat luar. Boleh. Tapi urayanya Ustaz jawab lah. Bagi justifikasi kenapa boleh, kenapa tak boleh. Okey. Kalau salah betulkan lah. Kalau darurah lah maksudnya mungkin keadaan budak tu akan mendatangkan bahaya sebagainya. Cuma pergerakan tu kita kena jaga jugalah kot. Betul saya? Maknanya kalau apa Ustaz? Kita cerita isu baby tu dalam pampers mungkin ada najis. Oh, kita cerita pasal adakah kita ni dikira menanggung najis ataupun tidak dalam solat? Tak Ustaz, tak. Siapa exact tu kata tak? Jangan kata tak je. Kena bagi justifikasi. Kenapa tak? Kenapa boleh? Sebab sesuatu tu jadi najis kalau kita yakin ada najis. Maksudnya macam selagi benda tu tak pasti, tak ada bau ke, tak ada rasa dia ke apa, benda tu masih belum dianggap najis lagi. Masih dianggap bernajis. Tapi masalahnya, kita tak tahu baby tu kencing bila, berak bila. Masa kita pegang dia tu, tengah solat, kan? Tengok-tengok pas sembahyang, ada najis. Macam mana? Macam mana? Yang tu saya tak tahu. Sebab kita tak, masalahnya budak kecil bukannya dia boleh cakap, oh mama nak berak kan. Macam mana Muslimat Maria. Pendapat Maria, boleh ke tak boleh Maria? Setahu saya boleh kalau baby lelaki bawah 2 tahun. Kalau baby perempuan selagi dia masih menyusui ibu. Ini pertama kali Ustaz dengar ni justifikasi je ni. Okey, Naimah? Saya rasa sah sebab macam contoh kalau kita solat pun kan, kalau contoh kita tak perasan dan dekat tempat kita solat ataupun pakaian kita ada najis, dia sah. Tapi kalau contoh kita dah sedar benda tu ada tapi kita si solat, benda tu jadi tak sah kan. So mungkin macam kes baby ni sama kot. Okey. Ringkas ceritanya tak sah ya. Ringkas ceritanya tak sah.
Melainkan kita boleh pastikan daripada sembahyang daripada takbir sampai salam, baby tu tak ada kencing, tak ada berak dalam pampers tu. Maksudnya sebelum kita sembahyang, kita tengok pampers tak ada najis. Sampailah habis sembahyang, kita tengok lagi tak ada najis. Salah. Soalannya tanggung najis bukan dokong baby. Tersilah dengar. Ada najis Okey. Okay. So sebenarnya kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i, kita dikira tak sah. Tidak diterima alasan kita tak tahu. Macam tadi Naimah kata, kalau kita pas sembahyang baru kita perasan ada najis ataupun air terkoyak ke, tak apa kan dan sebagainya. Yang itu kiasan tu tak sama dan tak boleh dipakai dalam masalah ni sebab kita sendiri yang memilih untuk nak dokong baby. Dan keadaan baby tu ihtimalnya andaian dia bila masa je boleh ada najis. Bila masa je boleh ada najis. Lain dengan yang kita tiba-tiba pakaian kita ada najis. Itu jarang kan, bukannya selalu ada najis kan. Jadi tiba-tiba pas sembahyang salam tengok kain kita koyak. Itu bukannya kebiasaan. Itu kan. So kembali kepada soalan tadi, kalau ikut mazhab Syafi'i ni agak ketat kan, tak boleh kan. Melainkan tadi saya kata kecuali sebelum solat dia tengok suci pampers tu, sampai habis solat pun suci, maka sahlah solat dia. Tapi kalaulah sebelum solat dia tengok suci, selepas solat dia tengok ada air kencing dekat pampers tu, solat dia tak sah. Dia dikira seperti menanggung najis, tak sah. Yang selamatkan keadaan ni, okey. Dalam masalah ni Imam Bukhari mengharuskan kan, dia kata tak ada masalah, tidak membatalkan, berdalilkan kepada keadaan Hasan dan Husain ketika Nabi tengah sembahyang, dia duduk panjat Nabi dan sebagainya kan. Hasan dan Husain masa tu kecil lagi. So itu hujah Imam Bukhari. Kembali kepada apa yang kita nak pegang. Kalau tanya Ustaz, peganglah kepada mazhab Syafi'i, iaitu tak sah kan, tak sah. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kita terpaksa berdepan dengan masalah tersebut. Katalah dah lewat dah ni, maghrib dah lah pendek, baby ni duk nangis. Kalau letak menangis, kita nak sembahyang kan, waktu dah nak habis kan. Jadi terpaksa nak dokong. Pertama sekali ikut mazhab Syafi'i tadi boleh tak? Boleh. Tapi pastikan sebelum solat dan selepas solat memang bersih. So kita cuba buat dan kita. Sebelum solat kita tengok bersih kan. Selepas solat bersih. Alhamdulillah selamat kita punya solat. Tapi kalau sebelum solat bersih, selepas solat tiba-tiba ada kencing baby tu dalam pampers, maka moga-moga sah ikut pendapat Imam Bukhari. Maksudnya kalau boleh kita cari alternatif lain, mungkin kita bagi orang lain dokong ke, kalau dia nak, kalau kita letak tidurkan kejap, dia boleh tidur kan. Maksudnya jangan terus ambil pilihan, okey nak dokong je, sembahyang boleh je. Tak. Sebab tu Ustaz suka kita pegang kepada mazhab Syafi'i. Tapi kita tak ta'assub pada mazhab Syafi'i. Sebab tu Ustaz suka bincang masalah khilafiyah. Tapi bukan bermakna kita tak ada pendirian kan. Kita pegang pada mazhab Syafi'i, tapi kita tak ta'assub pada mazhab Syafi'i. Macam tu juga dengan masalah tadi, tumit, kaki perempuan dan sebagainya. Kalau ikut mazhab Syafi'i susah kan, kena pakai pudar, comel ke tak comel ke, kena pakai pudar dan sebagainya. Maka yang menghalalkan itu adalah pendapat mazhab Hanafi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Allahumma innaka ta'lam.